Oh, ya, betul-betul. Ada. So masa tu berjinak-jinak lah dekat dalam dunia bidang lakonan, macam yang terakhir sekali Demi Cinta Laila, Datuk Rizal Man, Suhaimi Sulaiman, tu memang nak cakap. Assalamualaikum, nama saya Zulaiha binti Zulkifli. Di kalangan kawan-kawan ada yang kenal dengan panggilan Zu ataupun Zuen. Sedikit latar belakang pengajian. Sebelum ni, saya sebenarnya background saya adalah diploma engineerism. So saya belajar di akademi di MIIM, tapi dikenali sebagai Akademi TV3 lah. Dekat Wangsa Maju selama 3 tahun. Lepas habis belajar, saya bekerja sekejap lah dengan RTM di bahagian JAKIM TV. Oh, ya, betul-betul. Ada. Sebab yelah, kita belajar dekat college yang dalam bidang entertainment kan. So mustahil lah tak ada keinginan tu semua kan. So sebenarnya masa kerja dengan JAKIM TV tu pun dah try lah tanya dengan kawan-kawan kan, dekat mana nak pergi casting. Lepas tu ada kawan-kawan yang macam memang dah ada production sendiri kan, so kita join. So masa tu berjinak-jinak lah dekat dalam dunia bidang lakonan, macam tu. Pernah lah berlakon sekejap, tapi tak popular lah. Drama apa tu? Adalah beberapa, tapi semua untuk program RTM. Yang terakhir sekali Demi Cinta Laila. So sebelum betul-betul kerja, masa tu ada syuting. Memang ada syuting. Sebelum tu nak tanya, kalau dekat MIM tu siapa lecturer yang famous? Lecturer yang famous, kita ada Suhaimi Sulaiman, tu memang lecturer saya. Datuk Rizal Man. Sebenarnya ada ramai lagi yang daripada bidang penulisan akhbar. So kalau nak sebut siapa? OG Fauzi Ahmad Daud. Tak ada. Tapi sebenarnya memang ramai. Sebenarnya ada yang memang dari asal daripada TV3 sendiri. Dia orang buat yang jadi tenaga pengajar dekat Akademi TV3 pun ada masa tu. So antara yang memang belakang tabir atau yang duduk dekat depan kamera lah, itu beza je lah. Macam mana boleh masuk, maknanya nak sibuk nak pergi berlakon masa tu, lepas tu terjebak dalam betul-betul dunia pekerjaan betul lah, ada career kan. Masa sebenarnya mak sendiri tau, dia yang setkan interview dengan satu company forwarding and trading ni dekat Subang Jaya je masa tu, dekat dengan rumah. So dia cakap boleh kalau nak teruskan bidang lakonan ni, tapi sebenarnya ada lebih suka kalau saya betul-betul bekerja, ada income yang betul, kan, fixed income. Jadi masa tu saya cakap okey lah, kita try je lah, pergi interview dapat, so jadilah sales executive kat situ. Sebenarnya sebab fikir balik, bukan tak sayang dengan cita-cita tu, tapi sebab bila mak yang dah set, mak yang suruh kan, dia ada lah, tak tahulah kenapa, ada kat dalam jauh kat sudut hati tu rasa macam tak apalah, kita buatlah kan untuk mak masa tu. So itulah permulaan, makna simpang tu dia terkeluarlah daripada landasan yang asalnya yang kita nak. Dari situ. So kerjalah dengan company forwarding and trading ni, jual wooden pallet, kalau korang tahu, yang selalu kilang-kilang pakai guna forklift kan untuk letak barang tu, itulah wooden pallet. So itulah yang kita jual. Jual tu aja. Memang kilang, saya kerja dengan kilang yang buat ni lah pallet tu saja. So saya buat sales lah masa tu kat situ. Lepas tu
Masuk tahun kedua, company tu tutup. Company tu tak tahulah kan, dia orang ada internal issue. Okay, company tu tutup. Jadi saya cubalah kerja lain. Dapatlah tawaran dengan Eden Group. So pun eksekutif juga, sebabkan pernah buat sales dulu. So kat sana pun saya buat sales juga. Di Subang Jaya tak di Eden ni, dia Eden Chulan Square. Kalau korang pernah dengar Eden Chulan Square kan, dekat sana. So I base kat sana. Pun tak lama, bukan tak lama, sebab dapat offer sambung belajar masa tu untuk buat degree. So jadi decide untuk berhenti kerja lah. Tapi rupanya belajar pun tak dapat nak habiskan sebab dah lama tinggalkan, lepas tu kerja apa semua. Dapat sambung belajar tu setahun je. So degree dalam? Dekat UPM, dalam Masscom lah. Tak boleh continue lagi lah. Tapi sebabkan masa tu yelah, kerja and then kerja sambil belajar. So decide tapi rasa macam tak boleh bawa. Okeylah, berhentilah kerja kan, ingat terus sambung belajar tapi tak dapat. Sebab dah biasa kerja kan, lepas tu nak belajar tu dia dah macam dah tak boleh. Kalau sambung belajar tu lagi 4 tahun. Okay, lepas tu tak apalah, dan teruskanlah dalam bidang, teruskan bekerja je lah. Dah bincang dengan family, teruskan kerja. Tu dapat offer lah dengan insurance broker. So masa tu saya kerja dengan insurance broker, multinational company lah. Nama company tu Jardine Lloyd Thompson. Jardine Lloyd Thompson. So kerja sama 4 tahun. Lepas tu 4 tahun lepas tu kahwin dan berhenti kerja. Ingatkan macam boleh ada faktor-faktor lain lah, tapi tak naklah berhenti macam tu je. Jadi kita decide untuk buat macam ada satu bisnes sendiri. Ada cakap kita try dengan apa yang I suka. So husband lah. So ada cakap okay, decide buat benda apa yang saya suka. Saya suka masak. Tapi so ingatkan macam nak buat lah macam catering ke apa semua tu, tapi kapasiti kita tak cukup kan. Nak buat catering ni dia macam renyah. Lepas tu fikir dapatlah idea untuk jual sandwich. Rasanya itu yang paling mudah sekali lah masa tu. Tapi kita tak berhenti kerja terus tau. Dia yang ini masa tu plan nak berhenti kerja, tapi dalam masa yang sama tak nak berhenti, tak buat apa-apa kan. So try dulu jual sandwich dekat office. Masa tu jual dua jenis je, egg mayo dengan sardin. Tapi kat dalam resepi ingredient tu kita letakkan cita rasa Asia. Kita letak kepedasan cili padi kat dalam tu. Masa tu sebenarnya dah banyak dah orang buat dah sekarang. Tapi kalau nak yang kita buat boleh lah. Okay. Alright. So bila dah start jual dekat office, saya tengok macam ada demand. The next day orang minta lagi. Daripada jual 10, besok bawa 20, lepas tu start 30, lepas tu bawa 50, rasa macam boleh pergi ni kan. Lepas tu dalam masa yang sama tu, sebab alang-alang dah buat, lepas tu ada cakap okey lah, dia cari tempat untuk nak letak. So setiap hari sebelum pergi kerja, Adil akan hantarlah dekat beberapa tempat ni yang mana yang setuju untuk terima kita punya sandwich masa tu. Masa tu masih kerja lagi. Okay, then bila rasa macam dah okay, dan baru kita rasa macam okay lah, it's about time, dah boleh berhenti dah untuk fokus buat business sandwich ni lah. So dah berhenti kerja, teruskan business sandwich. So sempatlah buat dekat 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih buat business sandwich ni. Lepas tu dapat tawaran kerja semula daripada ex-boss, tapi bukan dalam company yang sama, company lain lah, tapi masih lagi dalam insurance broker. Helmi. Lain. So
masa dia offer tu okey lah, discuss balik dengan dia kata okey lah, why not try je kan, tengok macam mana. Dalam masa yang sama, masa tu pun Adil dah start dah mula dengan susu kambing dia masa tu. Dan kita cakap okey lah, terima offer lah masa tu, dengan MIT Insurance Broker, anak syarikat Johor Corporation. So kerja teruskan je lah macam biasa. Sandwich masa tu mula-mula jalan jugalah, tapi sebab lepas tu dah tak boleh nak fokus sangat. Adil pun dah fokus dengan susu kambing masa tu. Dan kita decide kita tak apalah, kita lepaskan Zuan Sandwich ni tadilah. Cabaran buat sandwich ni, satu, janganlah bila prepare kena ada pembantu. Sebab dia bukan tak boleh 2 orang, tengok berapa banyak kemampuan kita, dan 2 orang ni berapa banyak kemampuan kita boleh buat. Macam kita orang pernah ambil order 1000 sandwich masa tu untuk catering. Jadi macam kalut, tapi pengalaman yang baik lah. Barulah kita faham kan macam mana orang betul-betul buat bisnes makanan ni, dia tak mudah. Preparation kena betul, dalam masa yang sama nak pastikan kebersihan, dalam masa yang sama nak pastikan dia punya kualiti rasa tu masih sama kan. Banyak lah. Apa itu dia tadi mula-mula? Egg mayo, dengan cili padi dan juga sardin cili padi. Kita ada juga yang sampingan tu macam untuk vegetarian, sebab kadang-kadang ada dapat tempahan kan daripada daripada non-Muslim kan. Diorang yang vegetarian ni, diorang minta, kita adalah sediakan beberapa resepi tambahan. Semuanya halal lah? Halal, insyaAllah. So tadi yang masa buat 1000 tu, macam mana, berapa lama nak siap tu? Pukul berapa start? Sebab nak hantarkan, sebab kita contohlah nak hantar esok dekat kita dapat tempahan tu daripada kayu nasi kandar, SS2. Sebab dia dapat tempahan catering daripada Mahsa College masa tu. Jadi diorang nak sandwich. So bila dia tahu kita buat sandwich tu, so dia order lah. So dia kata 1000. Kita terkejut juga, tapi tak apalah, kita take the challenge lah buat. Tu nak manage tu, daripada buat 2 orang sebenarnya, lepas tu terlibatlah semua, mak mentua pun tolong buat, adik ipar pun tolong buat kan. Masa tu terpaksa. Apa dia? Sini di sini ya? Tak, dekat rumah kat SS tu lah masa tu. Rumah kat SS tu. Lama-lama penuh orang. Masa tu je lah, masa tu. Tapi Alhamdulillah lah, sebab diorang support kan. Tapi deliver lah? Deliver. Alhamdulillah, deliver on time. Feedback macam mana? Feedback masih terbaik. Itu yang penting. Sampailah satu hari kaki tersadung tangga dekat rumah, jari patah. Ibu jari kaki patah. Sebab seronok sangat lah. Ibu jari kaki patah. Lepas tu saya MC terlalu lama, dan we decide tak apalah, kali ni memang kita kena buat satu keputusan yang betul-betul kan. Dan adik kata tak apalah, kalau berhenti pun jom cuba bantu dia dalam bisnes susu kambing tu lah. Tu yang terceburnya terus melekatlah dalam dunia bisnes. So masa kaki tu patah tu, memang kena pakai tongkat lah? Kena pakai tongkat. Lama. Dekat setengah tahun. Bukan Midwest, sebelum Midwest. Sebelum Midwest lagi? Sebelum Midwest lagi. Masa nasi Arab. Khalif kebab? Masa tu lah, lama lah. Tapi lama lah pakai tongkat tu, 6 bulan. 6 bulan dah pakai tongkat. Macam orang Talib aku lah. Tak lah. Okay, masa tu Adil macam mana saya duduk dekat dalam macam HR, jaga buat purchasing,
botol kan. Lepas tu macam admin lah macam tu kan. Dan bayar gaji, kita ada pekerja sekejap masa tu. Lepas tu dalam masa yang sama, sebab Adil dekat dalam satu platform networking BNI, so lepas tu kita orang sama-sama jugalah dekat dalam tu. So tapi Adil dalam chapter lain, saya dalam chapter lain. Tapi at one point kita fikir kita kena ada lagi satu source of income lah. Tu yang daripada situ kita decide, kita tengoklah bidang apa yang kita boleh ceburi dengan masing-masing punya pengalaman kan. Sebab saya tak ada pengalaman berbisnes macam tu. So dengan pengalaman Adil sebelum ni, dia kerja dengan ada family business dalam bidang advertising. So daripada situlah yang tercetusnya idea untuk kita buka company sendiri untuk supply signage. Okey, macam mana? Kenapa? Sebab signage ni dia macam fokus pada satu benda je, satu produk. Maksudnya kita sebut signage dia walaupun dia ada banyak, tapi kita tahu dia satu produk yang dalam production yang sama. Dia bukan macam printing kan, macam-macam kan. So signage ni macam lebih mudah fokus satu benda. Beza dia untuk dalam, luar ataupun kat tepi jalan ke kan. Tapi dia signage lah, satu produk. Mula-mula dapat market klien ni, inilah yang kebaikan dia masa kita join BNI. Platform BNI ni sangat bagus, memang best. Masa tertubuhnya company Soul Insign ni, masa itulah saya join BNI Solusi. So dekat dalam tu lah diorang semua memang sangat supportive lah. So Soul Insign dibesarkan di dalam BNI Solusi 4 tahun. Alhamdulillah. Nak kata banyak, tak tahulah banyak tu subjektif kan, tapi sentiasa ada. Walaupun dalam macam PKP sekarang ni pun at least yang kecil-kecil pun ada, kan, tak putus. Dia sebenarnya rasanya lah dia tengok pada minat kot, dan you terima challenge tu sendiri. Maksudnya okeylah, rasa boleh ke tak boleh buat kan, tapi kalau tak boleh buat, tak boleh nak teruskan bisnes, so kena buat. So jadi kenalah hadap dulu apa-apa yang rasa macam berat ke, macam susah ke, kena juga orang kata face the challenge, macam tu kan, cik. Kena cubalah. Dan kena pandai kena pandai manage kita punya kan, cara kita untuk berurusan dengan klien-klien yang mungkin tak ada rasa confident dengan kita sebagai perempuan kan. So itu yang kena pandai manage lah. First client Soul Insign. First client Soul Insign adalah kayu nasi kandar SS2. Original kayu nasi kandar SS2 Petaling Jaya. Buat apa? Buat sign besar tu? Tak, dia buat sign kecil je, tapi sebab bila dia tahu, dan biasalah Adil ni memang regular customer kan. Jadi bila dia dapat tahu, dia cubalah servis kita. Tak besar, kecil je, tapi dia pernah lah buat dengan kita 2 kali. Apa dia? No smoking sign kan? No smoking sign dan juga signage untuk biar beratur. Tapi at least macam dia ada kepercayaan tu tau. Tu yang kita rasa macam proud lah. Sebenarnya masa kita orang start buat signage tu, saja je pergi approach je, cakap je terus kat manager dia, memang kita kenal lah. Cakap lah kita, you all macam ada tak macam nak buat signage untuk indoor, no smoking ke apa-apalah kan. Macam
macam in future ke nak tambah lagi ke kan. So dia kata ada, mungkin ada nak buat kan. Oh ya ke, kalau macam tu nanti next time you contact lah I. Sebab kita pun buat business, buat signage ni, kita supply signage, kita buat semualah, kita boleh pasangkan kalau you nak. So daripada situlah, so dia macam okay boleh lah. So kita terus tukar contact number apa semua. Tapi tak lama pun, sekejap je, macam next week macam tu dia orang terus call. So at least dia orang kata okay lah, boleh lah nak cuba kan, kita bagilah. Pengalaman macam tu tak pernah setakat ni lah. Sebenarnya macam saya sendiri belajar pun memang banyak daripada otai-otai signage daripada company Cina. Jadi diorang ni tak lokek ilmu tau, dan diorang lagi suka bila kita belajar. Dan sebab bagi diorang mudah, at the same time diorang memudahkan diorang juga. Bila kita dah tahu kan, lagi senang. So tapi dalam challenge yang lain macam nak dapatkan ilmu semua tu, setakat ni tak ada pengalaman macam tu. Semua okey lah. Semua okey alhamdulillah. Okey. Okey, saya tak buat. Okey, tapi pernah ambil pengalaman naik skylift tu. Nak rasa macam mana duduk kat atas tu. Tapi asal dia sebab kita nak check signage yang pasang tinggi-tinggi ni. Tahu macam mana kualiti pemasangan tu kan, sebelum klien komplain, baik kita tengok dulu. Itu permulaan dia sebenarnya. Dan masa tu dia sebenarnya secara spontan je saya offer klien tu, tanya dia, you nak tak naik dekat skylift ni, kita bawa you sampai kat certain level yang kita rasa selamat lah, level yang selamat, dan you boleh ambil gambar dekat situ. Sebab ada klien ni dia rasa proud tau, sebab mungkin itu diorang punya signage yang pertama yang diorang pernah buat kan. So diorang macam memang ramai yang excited, boleh ke kan. So dia cakap boleh, tapi tak boleh tinggi-tinggi lah kan, kita kena bawa kat level yang selamat je lah, sekejap, tak boleh lama-lama. So lama-lama dia jadi macam kita punya trademark. Bila jumpa klien yang mana yang buat signage yang guna skylift kan, mana yang dah tahu pasal Soul Insign ni, yang bawa klien naik sampai naik skylift ni, kadang-kadang ada yang request masa tu, boleh tak saya nak naik skylift kan, nak ambil gambar sebelah signage. Memang dah sampai jadi macam tu. Itu permulaan dia sebenarnya, sebab kita nak check, nak tengok sendiri. Macam tu. Tapi okey lah, seronok juga. Okey, pengalaman masa naik skylift tu first time, apa rasa ni? Gayat. Memang seronok lah. Seronok lah, tapi gayat lah. Sebab saya orang yang gayat, tak boleh duduk kat tempat yang tinggi. Tapi sebab takkan nak tunjuk dekat depan klien kan. So kita buat lah macam kita berani. Tapi lepas dah beberapa kali, dia okey. Sama lah, apa-apa kita buat pun biasalah, pertama kali tak pernah buat, semua rasa macam kekok, gayat, tak confident kan. Tapi lama-lama dia okey lah. Apa dia? Paling tinggi apa tingkat? Paling tinggi kita pergi, saya naik sampai tingkat 4 ke 5. 4 ke 5 lah. Itu je lah paling tinggi, tak boleh pergi tinggi lagi, takut. Dia boleh bagi lagi tinggi? Boleh, tapi tak berani lah. Sebab benda ni pun dia bukan boleh naik macam tu je, tak ada insurance coverage, okey? Klien pun tak ada insurance coverage? Tak boleh, sebab tu kita bagi sampai certain level je. Kalau tengah naik tu bandaraya nampak? Apa dia? Kalau tengah naik tu bandaraya nampak? Lambai lah. Kalau Lambai lah. kita lambai je lah, dia cakap apa? Nak naik tak? Kot dia nak naik sekali kot. Makan sama-sama dengan installer dekat tepi jalan masa pasang signboard jalan. Sebab kita masa mula-mula bila kita buat bisnes ni, memang semua benda kita nak kena ada dekat situ. Kadang-kadang request by client, tapi kadang-kadang memang kita sendiri nak kena monitor tau. So itulah pengalaman dia, pernah lah makan sekali sama-sama dekat tepi longkang tu kan, teman diorang. Okey,
kita tahu memang ramai business owner yang tergendala diorang punya bisnes, sebab kita pun ada beberapa klien yang sebenarnya nak buka dah premise diorang kan, dah start dah tempah signage yang kita dah agree dengan quotation semua, tapi bila start PKP ni ada yang terpaksa tarik diri, cakap dengan tanya kita boleh tak kalau diorang nak cancel dulu kan, bila dah stable baru diorang cari kita semula kan. Jadi kita faham. So dalam masa yang sama kita fokus pada signage yang mudah untuk klien dan untuk kita juga. Contoh macam indoor signage yang klien boleh pasang sendiri, macam laser cut apa semua. Ada cara lah yang kita boleh bagi tutorial dan diorang boleh buat sendiri. Kita fokus dekat situ lah. Sebenarnya nak kata dia bukan tak tahu lah nak kata nasihat ke tak kan, tapi apa yang saya boleh cakap untuk wanita-wanita yang nak menceburi bidang bidang yang biasa lelaki yang buat lah, bukan perempuan yang buat, selain daripada signage pun, kalau you betul-betul you memang confident itu bidang yang you pilih, jadi nak kena teruskan hadapi cabaran tu dengan confident lah. Jangan bagi bagi peluang untuk orang-orang kat luar sana pelekehkan kita. Macam tu. Maksudnya sebenarnya dalam dunia tak tahu lah, dunia perniagaan ke ataupun apa-apa yang kita buat, kalau lah lelaki boleh buat dan you confident you boleh buat, then you buat all out. Okay, tips untuk memudahkan kerja lah. Okay, tips untuk business owner, okay, yang baru nak buat signage. Okay, apa yang you all perlu buat? Benda yang pertama sekali adalah buat design dan dapatkan kelulusan daripada Dewan Bahasa dulu. Itu yang paling penting. Sebab itu adalah langkah pertama. Maksudnya lepas you dapat kelulusan tu, you boleh memudahkan urusan yang seterusnya, permohonan lesen kan, lepas tu nak dapatkan sebuah harga, sangat mudah selepas tu. So benda pertama sekali, siapkan design, hantar kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang ini untuk outdoor. Okay, ini untuk outdoor. Sebab untuk outdoor you kena ada lesen kan. Ini adalah step yang pertama sekali you kena buat. Indoor tak kisah, tapi macam mana pun design kena ada dulu. Kesalahan kita boleh cakap dia kesalahan tau. Sebab kadang-kadang diorang memang tak tahu. Sebab kebanyakan diorang ni tak tahu apa yang diorang kena buat dulu. So nak cakap diorang salah pun tak boleh. Okay, apa nama channel tadi? Okay. Alright. So terima kasih kerana menonton. Saya harap adalah sedikit sebanyak terima kasih kerana menonton, dan saya harap adalah sedikit sebanyak info yang saya bagi ini boleh dijadikan manfaat ataupun boleh diambil kira sebagai permulaan untuk siapa-siapa yang nak mulakan bisnes ataupun yang baru nak buat signage kan. Okay, so jangan lupa subscribe channel Wira Jaya Barat. Okay, dan klik bell. Okay.